Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini masih lagi bersama dengan Cikgu K. Kita nak belajar macam mana kita nak menulis nombor dalam angka dan perkataan. Okey, jadi sebelum itu kita ulang kaji sedikit macam mana kita nak sebut nombor. Okey, jadi kalau nombor yang diberi 341657. Baik, cara cikgu selalunya cikgu akan tengok 3 nombor dari belakang. Okey, kemudian cikgu akan karate nombor tu, cikgu akan wacah sama dia dan pembahagian ini cikgu akan berikan nama ribu. Kenapa? Nanti sikit lagi cikgu akan terangkan. Okey, jadi macam mana nak sebut nombor ni? Cara yang paling mudah, of course kita akan sebut daripada bahagian hadapan. Kita cuma tengok 3 nombor di bahagian hadapan. Macam mana kamu sebut nombor ni? Okey, kita akan sebut nombor ni 341. Betul tak? Tapi sebab tadi kita dah karate nombor ni dan kita dah berikan nama ribu, jadi kita sambung sahaja. 341,000. Kemudian kita tengok nombor belakang 657. Okey, cikgu ulang 341,657. Okey, jadi daripada cara sebutan ni kita nak belajar macam mana kita nak tulis pula nombor ini dalam bentuk perkataan. Okey, kita nak tulis nombor dalam perkataan. Contoh yang diberi 551426. Jadi selalunya macam mana kita sebut nombor itu, macam itulah yang kita tulis. Tapi untuk nombor ni tak bolehlah tulis 551426. Salah lah. Sebab tak ada dia punya nilai tempat dia. Jadi kita akan buat cara macam mana kita sebut tadi. Cara yang cikgu ajar. Pertama sekali kita akan tengok 3 nombor daripada belakang. Kemudian kita wacahkan dia dan kita berikan nama ribu untuk yang kita bahagikan tadi. Untuk yang kita pecahkan tadi. Okey. Dan kita akan tengok nombor daripada hadapan. Macam mana kita sebut nombor ini? Macam itulah yang kita tulis. Okey, kita akan tuliskan 551. Okey, kemudian sebab ada perkataan ribu, kita tulis dulu perkataan ribu. Dan untuk nombor di bahagian belakang, kita akan tulis seperti yang kita sebut. 426. Selesai. Senang kan? Okey, jadi kita tengok lagi beberapa contoh yang lain untuk kita lebih faham macam mana kita nak tulis nombor ni dalam perkataan. Okey, seterusnya kalau melibatkan kosong ataupun sifar. Okey, contoh 190306. Macam mana kita nak tulis nombor ni dalam perkataan. Jadi sama juga macam tadi, pertama sekali kita akan tengok 3 nombor ataupun 3 angka daripada belakang. Kita akan pecahkan dia dan kita akan berikan nama ribu. Okey, untuk yang bahagian hadapan, macam mana kita sebut, macam itulah yang kita tulis. Jadi macam mana nak sebut nombor ni? Adakah kita sebut 190? Tak ada kan? Kita akan sebut 190. Kenapa? Sebab belakang ini tak ada apa-apa angka. Jadi 90 lah. Alright. Jadi kita tulislah 190. Okay, tapi sebab ada perkataan ribu, kita akan tuliskan ribu dulu dan nombor di bahagian belakang kita sebut macam mana? Kita akan sebut 306. Kenapa cikgu tak sebut 0 puluh ni? Sebab kosong ini tidak ada nilai. Jadi tak perlulah disebutkan. Kita tak perlu sebut 306. Tak boleh. Salah. Jadi kosong yang tidak ada nilai ni tidak perlu dituliskan. Jadi kita cuma tulis 306. Mana-mana yang ada kosong, sifar ni kita tak payahlah tuliskan untuk nilai dia, tempat dia. Okey, jadi 190,306. Okey, lagi satu yang melibatkan banyak kosong sebab selalunya soalan-soalan macam ni lah yang akan murid buat kesilapan ataupun kecuaian.
Okey, jadi, uh, benda yang sama macam mana tadi, kita akan tengok 3 angka daripada belakang. Kemudian kita karate sikit, kita bagi nama dia ribu. Kemudian macam mana kita nak tulis, kita tulis daripada hadapan. Macam mana kita sebut nombor ni? Kita tak sebut 604. Sebab apa? Sebab kosong ini tidak ada nilai walaupun di tempat puluh. Jadi kita cuma sebut 604. Kemudian ada jumpa perkataan ribu, kita tuliskan ribu, dan kalau kamu tengok 3 nombor di belakang ini, ratus pun tak ada nilai, puluh pun tak ada nilai, yang ada nilai cuma di bahagian sar sahaja. Jadi kita takkan sebut kosong ratus, kosong puluh, sembilan. Tak ada. Kita cuma sebut sembilan sahaja. Okey, jadi untuk nombor yang ditunjukkan tu, cara untuk tulis adalah 604,009. 604,009. Okey, selesai untuk dalam perkataan. Kali ni kita nak belajar macam mana nak tulis nombor dalam angka pula. Kalau dalam angka ni maknanya kita akan jumpa perkataan dululah. Okey, jadi kalau dalam perkataan dia 241,533. Baik, kalau tadi kita ambil 3 angka, kemudian kita karate untuk jadikan ribu. Tapi kali ini kita cari pula perkataan ribu. Okey, kita cari pula perkataan ribu supaya kita boleh tahu di bahagian belakang ribu ini mesti kena ada 3 angka. Mesti. Okey, selepas perkataan ribu, kita akan letakkan 3 angka. Tak kisahlah ayat dia pendek ke, ayat dia panjang ke, mesti kena letak 3 angka. Okey, kemudian untuk tuliskan nombor dalam angka, kita akan tengok di bahagian depan dulu. 241. Okey, macam mana kita nak tulis dalam angka? 241 macam biasalah 241. 241. Okey, palang ini tadi kita kata apa? Untuk apa? Untuk ribu. Jadi belakang dia mesti ada 3 angka. Apa yang kena tulis 3 angka tu? Tengok apa soalan bagi. 533. Jadi macam mana nak tulis 533? 533. Okey, jadi bila kamu tulis dalam angka tu, palang ni tak payahlah lukis. Ini cuma nak menunjukkan bahawa palang ini adalah untuk perkataan ribu dan selepas palang ini mesti kena ada 3 angka. Bila kamu tulis palang ribu ni kamu boleh padam. Ataupun bila kamu dah buat banyak latihan, kamu tak payah buat pun sebenarnya palang tu. Okey, ini untuk rujukan kamu je lah, untuk nak tolong kamu. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kalau diberikan 270,604. Okey, sama juga. Kalau dalam perkataan nak tukar kepada angka, kita cari perkataan ribu dulu. Okey, ribu ini kita anggap dia adalah palang. Dan selepas palang ribu, mesti ada berapa? 3 angka. Mesti kena ada 3 angka. Barulah kita tengok apa yang ditulis sebelum ribu tu. Okey, jadi sebelum ribu dia ditulis kat sini 270. Okey, macam mana kita nak tulis 270? 270, 27 sifar ataupun 270. 270. Okey, kemudian ini adalah untuk ribu yang merah ni. Kemudian yang tinggal 604. Okey, kalau selalu murid akan dia tengok perkataan je. Dia nampak perkataan 6, dia nampak perkataan 4. Dia terus tulis 6 dekat sini, dia tulis 4 dekat sini. Lepas tu dia letaklah kosong kat belakang. Salahlah. Bila kamu buat macam tu, dia dah jadi 640. Sedangkan soalan bagi 604. Jadi macam mana nak tulis 604? Okey, 604. 600
Puluh tak ada ditulis. Tak ada disebut pun puluh. Jadi sebab itu cikgu letakkan kosong. Dan 4 ini diletakkan di bahagian SAR. Okey, jadi jawapan dia 270604. Okey, palang ini nanti boleh dipadamlah. Okey. Baik, seterusnya. Lagi pendek. Okey, lagi pendek perkataan dia kan. Okey, kita tengok. 409,005. Macam tadi cikgu cakap, selalu murid dia akan tengok daripada perkataan je. Dia nampak 4, dia nampak 9, dia nampak 5. Dia pun tulislah 495. Salahlah. Kalau 495, 495. Sedangkan pada soalan ada perkataan ribu. Dah sampai dah dekat ribu. Jadi kamu kena tengok betul-betul. Okey, jadi ribu tadi kita anggap itu ada palang untuk pembahagian untuk ribu. Selepas ribu mesti ada 3 tempat. Okey, ratus, puluh dengan sar. Barulah kita tengok apa nombor yang diberi sebelum perkataan ribu. 409. Okey, ratus ada. Sar ada. Yang tak ada adalah puluh. Jadi untuk bahagian puluh, kita letakkan kosong ataupun sifar. Okey, 409. Selepas perkataan ribu, satu je perkataan. 5. 5 tu nak letak di mana? Nak letak di kiri, nak letak di tengah atau nak letak di kanan? Jadi kalau kamu letak di tempat yang pertama ni, 5, dah jadi 500. Salah. Kalau kamu letak di tengah, jadi 50. Pun salah. Sedangkan soalan kata 5 sahaja. Jadi 5 mestilah kita letak di bahagian hujung. Okey, di tempat sar. Apa jadi dengan ratus dan puluh? Kita letakkan sifar ataupun kosong. Okey, sifar dengan kosong tu samalah. Okey? Alright. Baik, cikgu harap kamu boleh faham dengan pembelajaran hari ini. Dan harapnya video ini boleh tolong kamu semasa kamu jawab soalan-soalan yang akan diberikan nanti. Okey, jadi kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.